Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tajuk tolak masa. Contoh 1, 4 hari 5 jam tolak 16 jam. Okey, yang pertama kita akan buat garis untuk rumah T. Kemudian masukkan hari dan jam. Okey, di sini satu hari bersamaan dengan 24 jam. Kemudian kita masukkan nombor 4 pada ruangan hari, 5 di jam dan 16 pada ruangan jam. Seterusnya kita akan tolak. Baiklah, di sini kita nak tolak tak cukup. Okey, 5 tak cukup nak tolak 16. Jadi kita kena pinjam pada ruangan hari. Okey, sekarang kita akan pinjam pada ruangan hari. Pinjam satu hari, tinggal 3 hari. Satu hari yang kita pinjam tu, bila bawa ke sebelah jam, dia akan jadi 24 jam. Okey, 24 jam ni tambah dengan 5 jam yang ada. Jadi 24 tambah 5 sama dengan 29. Okey, sekarang jam dah besar daripada yang bawah ni. Okey, kita boleh tolak seperti biasa. 9 tolak dengan 6, kita akan dapat 3. 2 tolak 1, 1. Kemudian tolak pada hari. 3 tak ada apa nak tolak di bawah ni. Jadi bawa turun 3 ke bawah. Jadi jawapannya adalah 3 hari 13 jam. Contoh 2, 6 hari tolak 2 hari 4 jam, tolak 1 hari 16 jam. Seperti biasa kita akan buat rumah T. Kemudian masukkan hari di sebelah kiri dan jam di sebelah kanan. Okey, satu hari sama dengan 24 jam. Kemudian masukkan 6 hari pada ruangan hari dan tolak 2 hari 4 jam. 2 pada hari, 4 pada jam. Kemudian kita akan tolak. Okey, untuk menolak, di sini ruangan jam ni tiada nombor. Jadi dia tak boleh nak tolak dengan 4. Jadi kita kena pinjam daripada ruangan hari. Sebab kat ruangan jam ni kosong. Tiada nilai. Jadi pinjam pada hari. Pinjam satu hari, tinggal 5 hari. Okey, satu hari yang kita pinjam tu, bila bawa pergi tempat jam, dia jadi 24. Okey, sekarang 24 boleh tolak dengan 4. 4 tolak 4 sama dengan sifar. 2 tak ada pasangan. Jadi bawa turun 2 ke bawah. Kemudian tolak pada ruangan hari. 5 tolak 2 sama dengan 3. Jadi okey, kita akan dapat 3 hari 20 jam. Belum selesai kerana ada lagi hari dan jam yang kita perlu tolak. Jadi jawapan ini kita akan bawa ke sebelah kanan. Okey, seperti biasa kita akan buat juga rumah T dan masukkan hari dan jam. Satu hari sama dengan 24 jam. Kemudian letakkan jawapan ini tadi pada rumah T di sebelah kanan ini. 3 hari 20 jam. Seterusnya tolak dengan yang perlu ditolak ni. Satu hari 16 jam. Okey, di sini kita nak menolak. Pastikan unit pada jam ni yang sebelah atas ni lebih besar daripada yang di sebelah bawah. Okey, 20 lebih besar daripada 16. Jadi kita boleh terus tolak sebab tak perlu pinjam pada ruangan hari. Okey, sekarang kita nak tolak sifar, tolak dengan 6. Boleh tak sifar nak tolak dengan 6? Tak boleh. Jadi kita kena pinjam 1, pulang 1. Okey, sekarang dah jadi 10. 10 tolak 6 sama dengan 4. 2 tolak 1 tolak 1 sama dengan sifar. Kemudian tolak pada ruangan hari. 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi jawapannya adalah 2 hari 4 jam. Contoh 3, 6 minggu tolak 1 minggu 5 hari. Okey, yang pertama kita mesti buat rumah T. Masukkan minggu di sebelah kiri dan hari di sebelah kanan. 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Kemudian masukkan yang pertama adalah 6 minggu. Masuk pada ruangan minggu. Tolak 1 minggu 5 hari.
Kemudian kita akan menolak. Okey, sebelum menolak, pastikan di sebelah atas ini apabila hendak menolak, di sebelah atas ni mesti ada nombor. Sekarang di sini tiada nombor. Jadi tak boleh nak tolak dengan 5. Jadi kita perlu pinjam pada minggu. Okey, pinjam 1 minggu, tinggal 5 minggu. Okey, 1 minggu yang kita pinjam itu akan bawa kepada hari menjadi 7 hari. Okey, sekarang pada ruangan hari ni dah besar nilainya. Jadi boleh tolak dengan 5. 7 tolak 5 sama dengan 2. Kemudian kita akan tolak pada ruangan minggu. 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi jawapannya adalah 4 minggu 2 hari. Contoh 4, 8 minggu tolak 1 minggu 4 hari tolak 15 hari. Okey, yang pertama kita mesti buat rumah T dan masukkan minggu di sebelah kiri dan hari di sebelah kanan. 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Kemudian masukkan 8 minggu tolak 1 minggu 4 hari. Okey, untuk menolak pada ruangan hari ni, di sebelah atas ni mesti ada nilai baru boleh tolak dengan nombor di bawah ini. Jika tiada nilai seperti ini, kita perlu pinjam pada ruangan minggu. Pinjam 1 minggu, tinggal 7 minggu. Okey, bila 1 minggu dibawa ke hari menjadi 7 hari. Okey, sekarang kita boleh tolak. 7 tolak 4 sama dengan 3. 7 tolak 1 sama dengan 6. Jadi, kita akan dapat 6 minggu 3 hari. Okey, jawapan ini akan dibawa ke sebelah kanan. Okey, kemudian buatkan rumah T dan masukkan minggu dan hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kemudian kita akan masukkan jawapan ini pada rumah T ini. 6 minggu 3 hari. Tolak dengan 15 hari ini. Okey, masuk pada ruangan hari sahaja sebab tiada minggu di sini. Okey, kita akan tolak. Jadi sebelum menolak, pastikan pada ruangan hari ni yang di sebelah atas ni mesti lebih besar daripada bawah. Bila macam ni, 3 lebih kecil daripada nilai di bawah ini, jadi kita perlu pinjam pada ruangan minggu. Okey, untuk pinjam pada ruangan minggu, tidak semestinya kita pinjam 1 minggu. Okey, lihat nombor di bawah. Di bawah ini adalah 15 hari. Jika kita pinjam 1 minggu, bawa ke sebelah, 7 hari, 7 tambah dengan 3, kita akan dapat 10. Masih tidak mencukupi. Jadi kita akan pinjam 2 minggu. Okey, jadi tinggal 4. Okey, 2 minggu tu bila bawa kepada hari, 2 minggu bersamaan dengan 14 hari. Jadi 14 ni kita akan tambah dengan 3. Jadi 17 hari. Okey, 17 hari lebih besar daripada 15. Kita boleh tolak seperti biasa. 7 tolak dengan 5 sama dengan 2. 1 tolak 1 sama dengan 0. Kemudian tolak pada ruangan minggu. 4 nak tolak apa di bawah? Tiada pasangan. Jadi bawa turun 4 ke bawah. Jadi jawapannya adalah 4 minggu 2 hari. Contoh 5 melibatkan tahun dan bulan. Okey, 9 tahun 2 bulan tolak 3 tahun 8 bulan. Yang pertama buat rumah T, masukkan tahun di sebelah kiri dan bulan di sebelah kanan. Kemudian letakkan 1 tahun bersamaan 12 bulan. Kemudian letakkan soalan 9 tahun 2 bulan tolak 3 tahun 8 bulan. Tolak seperti biasa. Baik, sebelum menolak, pastikan nombor di sebelah atas ni mesti besar daripada di sebelah bawah. Jadi sekarang 2 ni lebih kecil. Jadi kita akan pinjam pada tahun untuk menjadikan nilai di atas ni lebih besar. Okey, sekarang kita akan pinjam 1 tahun, tinggal 8 tahun. 1 tahun yang kita pinjam tu bila bawa kepada bulan, dia akan menjadi 12. Okey, sekarang ni 12 kita akan tambah dengan 2. 12 tambah 2 sama dengan 14. Okey, 14 kita akan tolak dengan 8. Okey, 14 tolak dengan 8 akan jadi 6. 8 tolak 3 sama dengan 5.
Jadi jawapannya adalah 5 tahun 6 bulan. Contoh 6, 13 dekad 2 tahun tolak 9 dekad 4 tahun. Yang pertama, buat rumati dan masukkan dekad di sebelah kiri dan tahun di sebelah kanan. Seterusnya, letakkan satu dekad bersamaan 10 tahun. Kemudian, masukkan soalan pada rumati. 13 dekad 2 tahun tolak 9 dekad 4 tahun. Okey, apabila hendak menolak, pastikan nombor di sebelah atas ni mesti lebih besar daripada bawah. Okey, sekarang dia kecil, jadi kita akan pinjam pada dekad. Satu dekad kita pinjam jadi 12 dekad. Okey, tinggal 12 dekad. Kemudian, satu dekad yang kita pinjam ni bawa ke tahun menjadi 10. Okey, 10 kena tambah dengan 2. 10 tambah 2 sama dengan 12 tahun. Okey, kita dah boleh tolak. 12 tahun tolak dengan 4 menjadi 8. Kemudian 12 dekad tolak 9 sama dengan 3. Jadi jawapannya adalah 3 dekad 8 tahun. Contoh 7, 8 abad 15 tahun tolak 54 tahun tolak 2 abad 17 tahun. Yang pertama, bina rumati dan masukkan abad di sebelah kiri dan tahun di sebelah kanan. Seterusnya, letakkan satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey, kemudian kita akan masukkan soalan. 8 abad 15 tahun tolak 54 tahun. Okey, apabila menolak, pastikan nombor di atas ni lebih besar. Secara keseluruhan, tak boleh tengok satu ni saja. Kena tengok semua. 15 ni lebih kecil. Jadi kita akan pinjam pada abad. Pinjam satu abad tinggal 7 abad. Okey, satu abad yang kita pinjam tu bila bawa kepada tahun menjadi 100. Kemudian 100 ni akan tambah dengan 15. Jadi 115. Okey, kita boleh menolak. Tolakkan dulu 5 dengan 4. 5 tolak 4 sama dengan 1. Kemudian 11 tolak 5 sama dengan 6. Seterusnya, bawa 7 abad tu ke bawah. Okey, jadi jawapannya adalah 7 abad 61 tahun. Okey, kita akan bawa jawapan itu ke sebelah kanan. Untuk ditolak dengan 2 abad 17 tahun. Bina rumati, masukkan abad dan tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Letakkan jawapan ini tadi di dalam rumati di sebelah kanan ini. 7 abad 61 tahun tolak 2 abad 17 tahun. Okey, kita akan tolak. Baik, lihat secara keseluruhan. Keseluruhannya 61, bawah ni 17. Jadi 61 ni lebih besar daripada bawah. Tak perlu pinjam pada abad. Jadi kita terus tolak. 1 nak tolak 7. Tak boleh. Kena pinjam 1, ulang 1. Okey, sekarang ni dah jadi 11. 11 tolak 7 sama dengan 4. 6 tolak 1 tolak 1 sama dengan 4. 7 tolak 2 sama dengan 5. Jadi jawapannya adalah 5 abad 44 tahun. Sekian dulu untuk kali ini. Cikgu berharap penerangan cikgu ini dapat membantu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.